Baik, kemarahan netizen terhadap etnik Rohingya semakin memuncak, namun ia harus dihentikan serta-merta. Ada yang berpengalaman pahit berkaitan orang Rohingya ini, tetapi kebencian bukanlah caranya untuk menyelesaikan masalah. Di talian Skype ketika ini pula adalah Dr. Hafizi Muhammad Noor, pengerusi MyCare. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Dr. Hafizi, jadi dalam Saya keadaan sekarang, Doktor, kita sebenarnya macam berbelah bahagi. Apa pandangan Doktor? baik, yang pertamanya kita kena raikan keresahan yang sekarang ni melanda rakyat Malaysia, itu yang pertama. Dan yang keduanya, kemarahan itu perlu juga dikawal dan dimoderasi. Sebabnya kalau kita tengok fakta, isu pelarian Rohingya ni bukan baru ni, tapi sudah berlanjutan sejak tahun 70-an lagi. Sudah masuk 3 generasi. Dan mungkin pada tahun-tahun kebelakangan ini dia menjadi semakin rumit. Kalau kita semak website UNHCR, bilangan pendatang daripada Myanmar sama ada sebagai pelarian ataupun pemohon suaka politik. Ini kita boleh semak dalam website UNHCR. Data setakat bulan Februari 2020. Bilangan mereka mencecah 150,000 orang. Ini tak termasuk pelarian ataupun pendatang izin daripada negara-negara lain. Daripada 150,000 ni, 100,000 ataupun 2/3 daripadanya adalah masyarakat Rohingya. Dan 50,000 lagi. Ini kita bercakap tentang mereka yang didaftarkan dia tak termasuk mereka yang mungkin tak direkodkan, yang bilangannya mungkin hanya diketahui oleh pihak berwajib. Itu dalam bentuk anggaran saja. Ya. Jadi bilangan yang sebegitu besar tak mustahillah berlaku keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi sebenarnya Doktor, kita wajar santuni Rohingya atau pelarian Myanmar lain? Ada. Itu yang saya katakan tadi, 50,000 yang didaftarkan itu adalah pelarian Myanmar daripada suku yang lain. Macam Mon, Karen, Chin. Dan sebenarnya walaupun suku-suku etnik yang lain ini mempunyai hak kerakyatan, tapi disebabkan mereka ini didiskriminasi dan kemungkinan juga untuk mencari peluang kehidupan atau ekonomi lebih baik, mereka berhijrah ke negara-negara tetangga, termasuklah di negara kita ni. Cumanya kalau kita bercakap tentang pelarian Rohingya, mereka ni memang tidak ada status kerakyatan, ya. Mereka memang dinafikan kerakyatan ni sejak tahun 1974 lagi, di mana rejim Burma pada ketika itu mengisytiharkan mereka ni sebagai parti. Bayangkan rakyat yang maknanya sepatutnya menjadi warga negara yang telah berada di Arakan sejak kurun 15 lagi, di mana mereka mempunyai pemerintahan sendiri, diisytiharkan pada tahun 1974 sebagai parti pendatang tanpa izin. Dan ini diperkukuhkan dengan undang-undang kewarganegaraan baru 1982, di mana mereka dianggap sebagai foreigner, ya, orang asing. Jadi sebenarnya kalau pada pandangan saya lah, kalau kita nak lihat isu ini secara holistik, secara lebih saksama, sebenarnya kesalahan ini pada rejim Myanmar, ya. Rejim Myanmar, dan tidak adil rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia pula yang terpaksa menanggung beban sudah sekian lama. Dan apatah lagi Myanmar ni dan juga kita dalam kesepakatan ASEAN, ya, sepatutnya isu ini ditangani secara bersama, ya. Tapi Doktor, kalau kita tengok secara dekat, secara mudah lah, ya, kita tak boleh katakan yang memang isu ni isu Myanmar dan ASEAN secara menyeluruh, tetapi dah 150,000 yang ada di Malaysia sekarang. Apa jalan terbaik? Pasal selama ni saya nampak status pelarian ni macam diambil mudah. Kita tak pernah nak betul-betul memberi satu jalan yang jelas bahawa mereka juga perlu mengikuti undang-undang kita. Mereka perlu menurut apa pasal saya nampak COVID-19 ni hikmah dia memberikan gambaran sebenar, warna sebenar mereka. Jadi apa pandangan Doktor? Itulah sebenarnya kita nak mengambil jalan tengah ni, macam yang disebutkan tadi, sulit dan sukar sebab dia sudah menjadi begitu kompleks, dan melibatkan pelbagai pihak, bahkan pelbagai agenda yang orang kata sinister lah,
Contohnya di sini dia melibatkan human trafficking, dia melibatkan kelompok orang-orang yang cuba mengambil kesempatan, Ya. ya. Dan di kalangan masyarakat Rohingya tu, mereka memang terdesak. Ini kita kena faham dari sudut kemanusiaan juga. Faham. Kami sebagai Itu kita NGO, faham, itu kita faham. faham. Tapi Mereka keterdesakan berada mereka dalam itu keadaan tidak yang membolehkan nyawa menjadi mereka terancam. menjadi satu beban pada kita pula, betul? Ya, macam mana saya? Terdesaknya mereka tidak boleh menjadi beban kepada Malaysia pula. Oh, sudah tentu. Ya. Itu kita tidak nafikan. Memang, maknanya sedikit sebanyak dia menuntut kepada ketegasan pihak yang berkuasa lah. Dan kita sebenarnya tak menyalahkan kerajaan semata-mata dekat sini. Kita sepatutnya menangani sebagai sebuah masyarakat yang bersatu padu untuk menyelesaikan dan memainkan peranan masing-masing. Ya. Apa solusi terbaik Dr. nampak sekarang? Dalam keadaan sekarang yang boleh kita katakan bercelaru sedikit, apa solusi terbaik? Saya mungkin kita boleh merujuk kepada isu bot yang baru-baru ini terpaksa dihantar tidak dibenarkan untuk mendarat, kan? Dan pihak berkuasa pun membekalkan mereka makanan dan minuman dan kemudian mereka tidak dapat mendaratlah. Tapi sebenarnya itu yang saya katakan tadi, tidak adil kalau kita meletakkan beban itu kepada Malaysia saja. Ianya perlu ditangani bersama oleh Thailand, oleh Indonesia. Ini saya sebut secara rambang. Dia melibatkan ASEAN lah secara keseluruhan. Dan yang paling penting sekali, kerajaan Myanmar patut mengambil tanggungjawab. Sebab PBB sudah pun mengisytihar, rejim Myanmar telah melaksanakan textbook ethnic cleansing. Maksudnya, penghapusan etnik secara sistematik. Ini memang tak boleh dinafikan lagi. Dan baru-baru ni pun kerajaan Myanmar telah pun di-charge oleh PBB sebagai melakukan jenayah kemanusiaan. Jadi sekarang ni kita ni macam terpaksa menerima satu beban yang tak sewajarnya dipikul oleh kita sebagai salah satu negara anggota yang kebetulan terpaksa menampung ataupun menahan beban yang sedemikian berat. Memang kita tak ada satu jawapan yang tuntas. Apatah lagi dalam keadaan kita sekarang ini berhadapan dengan wabak COVID-19, mendedahkan pula negara kita kepada penularan ataupun wabak penyakit ini. Dan sebab kita tahu status pelarian ini mereka memang tidak peka dan mungkin tidak melalui apa-apa proses saringan pun ketika mereka masuk ke negara kita. Jadi yang pertamanya, walaupun kita memujuk rakyat supaya menahan kemarahan, tapi di masa yang sama kita pun faham, kita pun faham bahawa di sana ada mara bahaya, di sana ada tekanan yang amat kuat untuk menjaga keselamatan rakyat, didedahkan pula dengan sumber penyakit yang sangat berpotensi bila masuknya pendatang asing, bukan saja daripada Myanmar, bukan saja orang-orang Rohingya, tapi daripada Bangladesh, daripada tempat-tempat lain juga. Baik, itu saja masa yang kita ada, Doktor. Terima kasih banyak Dr. Hafizi Muhammad Noor, terima kasih pengurusi MyCare atas perkongsian tadi. Baik, kita perlu berehat seketika dan selepas ini